property, plant and equipment. Okay, and at the time of reclassification, the carrying amount of the building was 20 million. Okay. Calculate the carrying amount of the building before reclassification. Okay. Macam tadi ke madam? Ah? Macam tadi ke? Macam tadi? Ya sama. Cuma bezanya yang ni IP. Yang tadi PPE kan? So benda yang sama saja. So kamu dapat berapa? Maksudnya kat sini kamu beli daripada satu. Beli dapat. Ya Allah ya Tuhan. Okay. Beli pada 1/1 2015 and kamu punya sampai 1/1 23. So 1/1 23 ni daripada IP kepada PPE. So apa nilai carry amount of the building? Sama dengan dia beli pada nilai RM25 million. Okay, tolak dengan accumulated depreciation. So untuk kira accumulated depreciation iaitu daripada RM25 million bahagi dengan dia punya over 15 years, darab dengan berapa tahun dah dipakai? 8. So kamu dapat berapa kat sini? Berapa nilai carrying amount dia? 4 juta. 4 juta dia punya accumulated depreciation, right? Nilai yang ni 4 juta kan? Maksudnya ini adalah RM 4 juta. So 4 juta tu adalah accumulated depreciation. So 25 tolak 4 kamu akan dapat RM 21 million. Ini amount yang perlu di reclassify. Maksudnya amount ini adalah amount yang perlu dia punya carrying amount masa 1st January. Okay? Tengok pada kat sini. IP kepada PPE yang mana IP tu menggunakan cost model. Okay? So IP kepada PPE yang mana IP tu menggunakan cost model. So kat sini dia cakap the asset is transferred into PPE at the current carrying amount and continue to be depreciated. Tapi kat sini nilai punya okay. So at the time of reclassification, the carrying amount of the building 20 million. Faham tak? Maksudnya kat sini, carrying amount yang dibagi adalah pada nilai 20 million. So kamu kena rekod pada nilai 20 million. So bila rekod pada nilai 20 million, so prepare the journal entry to record the reclassification of the building from investment property to PPE on 1st January. Bila dia bagi saja nilai carry amount, walaupun kita dapat nilai yang beza, kita kena ambil nilai carry amount yang dia bagi. Faham? So maksudnya kat sini, yang P ni, okay, daripada IP kepada PPE, so PPE punya, okay, dia akan jadi debit PPE, iaitu IP kepada PPE, kamu akan recognize nilai carrying amount yang dia bagi, iaitu RM 20 million. Okay. And credit, kamu punya IP, nilai dia adalah RM 21 million. Betul? Ulang balik madam. Okay, boleh. Tengok pada sini. Saya refer kepada kita punya nota. Situasi kita yang nombor 6 tu adalah IP kepada PPE. Okay. Tapi menggunakan cost model. So bila menggunakan cost model, okay, the asset is transferred into PPE at the current carrying amount.
Okay, so current carrying amount kamu. So current carrying amount kamu kat sini dia mention the carrying amount pada tarikh reclassification adalah 20 million. So bila kamu nak hantar kepada PPE, so debit nilai PPE pada nilai 20 million. Okay, and credit investment property yang nilai sebenarnya adalah 21 million. So differences amount 1 million ni adalah apa dia? Loss on revaluation. Faham? Oh, faham. Sebab kat sini dia mention the asset is transferred to PP the current carrying amount. So current carrying amount ini yang kita kira carrying amount pada 31 before reclassified. So after reclassified, carrying amount dia dah jadi 20 million. So bila dah jadi 20 million, so kita kena recognize nilai current carrying amount dia. Yang latest punya 20 million. So differences amount dia tu akan jadi loss on revaluation lah. Sepatutnya IP kita adalah 21 million. So kita rugi. Okay, clear? Clear. Okay. Assuming government will continue to use the cost model for PPE and depreciate the building over 50 years. So cost model juga untuk PPE dia menggunakan cost model. So the building over 50 years starting from the reclassification date. Okay, prepare the journal entry to record the first year of depreciation. So bila dia kata kat sini, kamu punya depreciation expense adalah nilai pada carrying amount yang baru, iaitu RM 20 million, and since dia cakap nilai depreciation building to over 50 years starting from the reclassification, so kena bahagilah dengan 50 years. Okay, so kamu akan dapat sebanyak RM 400,000. So journal entry dia apa? Debit depreciation expense, credit accumulated depreciation expense. Okay. Faham? Faham, madam. Okay. Katakanlah kalau dia tak cakap pun starting, maksudnya statement kat sini PPN depreciate the building, okay, dia tak mention pun starting dari reclassification. Sekarang kamu punya building adalah 50 years. Sebelum reclassified 50 years. So after reclassified, kamu dah pakai 4 tahun kan? Kat sini kamu dah pakai berapa tahun ni? 8 tahun. So kat sini kamu akan kira depreciation 42 lah. Faham? Balance dia. Ini soalan sebab dia mention starting from the 50 years to starting daripada reclassification. Boleh faham tak? Oh, Boleh. Madam. Ya. Saya ingat ke 20 tu bagi dengan 42 years. Okay, sebab 42 years tu sebab dalam soalan ni dia mention the building over 50 years starting from the reclassification. Maksudnya dia mula balik 50 tahun, dia punya useful life tu daripada tarikh reclassification. Kalau yang kamu bagi dengan 42 tu, kalau dia tak mention pun this statement. Faham? Boleh? Boleh. Boleh, madam. To settle part of the transfer. Okay, ini adalah transfer. So, tengoklah kalau ada soalan lagi PPE kepada IP ke, okay, IP kepada PPE menggunakan fair value model. So, kamu kena tengoklah dia punya cara rekod dia kat sini. Okay, so kita pergi kepada last topik, subtopik iaitu derecognition. Okay. Kalau tadi transfer tu maksudnya okay, daripada PPE kita nak jadikan dia investment, daripada investment kita nak jadikan dia PPE. Untuk derecognition ni adalah yang mana sama macam PPE, kita dispose di aset. Okay, derecognition ni kita dispose, kita buang terus aset ni. Bukannya convert kepada mana-mana. Derecognition ni maksudnya kita buang terus, kita dispose di aset.
Okay, di recognition ni maksudnya kita tak nak recognize dia sebagai investment property dah. Kenapa? Maybe that investment property tu dah tak ada future economic benefit. Dia dah tak ada capital appreciation dah. Maksudnya nilai dia tu tak tahulah naik ke turun ke. Okay, kita dispose je. Dapat untung ke rugi lantak P. Itu masuk di recognition. Kalau capital appreciation adalah kita assume that nanti 10 tahun nilai dia bertambah, kita akan jual. Yang ni dalam tempoh kat situ nilai dia macam tak ada effect je. So tak ada future economic benefit. Capital appreciation pun tak nampak nilai. Tak nampak nilai. So kamu nak dispose this investment property. So bila kita nak dispose this investment property, kita akan dapatlah gain ataupun losses from the disposal. Okay. And how to calculate the gain ataupun losses from the disposal adalah difference between the net disposal proceed and the carrying amount of the asset, and this gain on losses of disposal kamu kena recognize dalam profit or loss. Kalau gain dia adalah other income, kalau dia adalah loss of disposal dia adalah administrative expenses. Okay, so benda yang sama untuk part of the PPE juga, cuma bezanya ini adalah investment property. Okay, so kita tengok contoh kat sini. Okay, 1st January dia beli investment property pada 50 million. Maksudnya this asset dia beli pada 1 bulan 1 2019 dengan nilai dia adalah RM50 million. So dia measure menggunakan fair value model. At 31st December, so pada 31st December, dia jual dengan nilai 25.3 million. So, pada 31st December 2021, okay, the market value, saya tak nampak kat sini. The market value of the IP become to the 25 million. Okay. And pada 1 hari bulan 2, 24, so dia jual. Okay. So dia dispose the asset dengan jual, sales, proceed, itu dengan nilai RM25.3 million. Okay. The disposal cost. Apa maksud disposal cost ni? Maksudnya, masa kamu nak dispose the asset, ada cost-cost yang terlibat. Contoh katakanlah kamu hire agency. So kamu kena bayarlah yuran agency tersebut in order to make sure the disposal run smooth lah. Maksudnya berjalan dengan lancar dia punya disposal tu. Kita nak jual the asset. Bila kita jual sendiri sangat susah. So kamu hire the third party. So all the cost related during the disposal, yuran ke kos apa ke semua ni, okay, kamu kena bayar. So disposal cost ni adalah expenses to the cost. So bila disposal cost ni dia akan reducekan amount kamu punya profit lah. Faham tak? Contoh situasi macam ni. Kamu berjual rumah harga 300,000. Okay. So 300,000 tu kamu jual dengan hire broker lah melalui agent punya. So bila agent jual-jual gede-gede, okay, nilai rumah yang dijual adalah 300,000. 300,000 tu tolak dengan kamu punya loan, baki loan di bank ada 200,000 lagi. So 100,000 tu kamu tak akan dapat 100,000 full sebab tak tolak lagi dengan bayaran kos kepada agent. So bayaran kos tu akan reducekan kamu punya profit lah. Okay, dia akan efekkan kepada nilai disposal. Faham? Faham. Okay. So kat sini, calculate the gain ataupun loss on disposal, show the journal entry for the disposal. Okay, bila kita nak dispose, kita maksudnya investment property tu dah tak appear dah dalam investment property. So kamu kena take up. So bila nak keluarkan daripada investment property, credit investment property, kenapa? Sebab debit disposal. And amount yang kamu akan recognize yang nak keluarkan daripada investment property tu adalah nilai yang paling latest carrying amount here. So nilai yang paling latest carrying amount dia adalah pada 25 million. Okay, so bila kita nak keluarkan daripada investment property, credit investment property 25 million, debit kenapa? Disposal account. Okay,
And ini transaksi maksudnya dah keluarkan dah dispose dah IP daripada non-current assets. Clear tak untuk number 1? Journal number 1? Clear, madam. Journal number 2, bila kamu dah dispose dengan cara apa? Kamu jual. So kamu jual, kamu dapat 25.3 million. So bila kamu dapat pen ataupun cash, kamu dapat duit, so duit kamu bertambah. So debit pen. Kredit, kenapa duit kamu bertambah? Because kamu dispose IP punya. Sebab tu jadi credit disposal account. Nilai dia berapa? 25.3. Okay. And during the disposal ada incurred cost, iaitu bila incurred cost kamu kena bayar. So bila bayar dia akan increasekan disposal punya. So that's why jadi debit disposal, iaitu refer kepada cost yang incurred, credit cash 0.45. Okay. Kenapa dapat loss on disposal? Because kamu punya property nilai dia 25. Kamu jual dengan harga 25.3. So kat sini kamu dapat untung 0.3. Betul? And kamu kena bayar nilai agency fee cost ataupun nilai cost agency fee ni adalah 0.45. Daripada untung 0.3, kamu kena tambah lagi 0.15 untuk bayar 0.45. Sebab tu kamu dapat loss on disposal. Faham? Faham. Yang lain faham tak? Faham. Faham, madam. Okay. Faham, madam. Okay, thank you. So, cara yang paling senang nak tentukan loss ataupun disposal, kamu buka account disposal account. So, disposal account, dia sebelah debit. Kenapa? Sebab kita dispose di investment property. So, amount of the investment property kamu adalah 25 million. And kita jual, kita dapat band. Okay, so disposal akan jadi sebelah kredit. So kat sini akan appear lah band dengan nilai dia 25.3. And during the disposal, kita ada incurred cost iaitu sebanyak 0.45 million. So ini adalah refer kepada bank. So bila kamu compare between debit and credit, so kat sini akan appear lah kat sini, sebelah debit lagi besar, 25.545 million. Okay. And differences amount dia iaitu 0.15 million ni adalah refer kepada loss on disposal. Loss on disposal, okay, ini akan rekod kat mana? Dalam SOPL bawah administrative. Okay. Okay, clear? Okay, clear ke tak? Clear, madam. Okay. Look at the example number 8. Okay.
Nombor 8, berapa dia punya gain ataupun loss? Dia kat sini dapat gain ke loss? Gain Gain. How much the gain? 0.2. Okay, correct. So ini adalah gain on disposal, iaitu sebanyak 0.2 million. Macam mana dapat, iaitu dia pada 1st January, the investment property was measured using the fair value. At 31st December, the fair value of the property adalah 10 million. So maksudnya RM sini 10 million. Okay. Pada 1st May 2023, dia jual dengan nilai 10 million. RM 10 million. And the cost of is associated with the sale including the agency amounted to 0.3 million. So tambah dengan 0.3 million. That's why kamu dapat 0.2 million. Itu gain on disposal. Okay. Prepare the journal entries to record the recognition of the 1st May 2023. So first dia akan jadi debit disposal, credit investment property with the amount of the 10 million. Okay. Yang kedua, debit, kamu akan rekod berapa amount yang kamu terima. Debit bank, credit investment disposal, itu sebanyak RM 10.5 million, credit RM 10.5 million. And debit ikutkan cost of the agency fee, iaitu debit disposal, okay, cost incurred, itu sebanyak RM 0.3 million. And credit, iaitu kamu bayar secara bank ataupun cash, RM 0.3 million. And after that, dia akan jadi debit disposal account RM 0.2 million, credit gain on disposal. Ataupun kamu boleh buat dalam bentuk disposal account. So kat sini adalah IP 10 million. So kat sini adalah bank 0.5 million. And kat sini adalah bank for the cost incurred RM 0.3 million. So that's why kamu dapat 0.2 million adalah gain on disposal. Okay. Clear? Boleh? Clear, madam. Okay. Ada soalan? Macam mana nak tahu kalau dia bank ataupun cash? Dia sebenarnya mana-mana pun boleh je, Azim. Awak nak letak bank ke, nak letak cash ke. Tapi normally pen lah sebab amount yang besar kan. Oh, faham. Dia tak akan, maksudnya kalau ada soalan ni come out, dia tak akan salah lah. Melainkan kamu tiba-tiba letak selain daripada bank and cash, yes, of course salah. Okay. Faham. Terima kasih, madam. Okay. Okay. Untuk sampai sini ada soalan tak? Sebelum kita pergi last part of the disclosure. Tak ada, madam. So disclosure ni macam mana dia punya investment property. So dia akan appear lah dalam non-current asset. So nanti masa kamu punya publish financial statement, so investment property akan appear dalam non-current asset. And amount yang kat sini adalah amount carried amount lah. Carried amount dia punya. Okay, which method, tak kisahlah fair value method ke ataupun menggunakan cost model method. So ini dia punya notes to the financial statement, which is significant accounting policy. In the significant accounting policy, investment property ni dia akan explain apa yang kamu melibatkan investment property. Okay, dia menggunakan method apa, kenapa dia bawa diklasifikasi sebagai investment property. So dia akan explain the whole punya. Okay, yang ni tak adalah nanti come out dalam final exam, dia tak akan suruh kamu explain based on kepada significant accounting policy. Okay, tapi
maybe it can be on the notes investment property. If the question asks you to prepare the notes for the investment property, okay, so ini cara dia. Dia punya balance yang 500 yang dibulatkan ini adalah yang dia convert daripada IP kepada PPE. Okay, maksudnya amount tu dia dikeluarkan daripada IP kepada PPE. Campur 1,000 taruh 500 taruh 100 campur 3,000 Okay, boleh? Boleh madam. Okay, so habislah topik chapter investment property. So ada lagi exercise yang lain kamu boleh buat lah. So kita tak akan discuss dalam kelas. So ingat soalan topik-topik yang ni boleh cover dalam final exam untuk soalan part essay, part short essay. Dengan dia boleh jadi come out juga dalam MCQ ataupun true false. Okay, so yang lain-lain ni kamu buat bila-bila masa kamu nak buat. Okay, mungkin after dekat-dekat nak final ke, so kamu bolehlah buatnya. Okay, and next class kita akan masuk chapter baru iaitu chapter 6 current asset held for sale, iaitu chapter 4. So chapter 4 ni dia akan cover for the part of test. Okay, chapter 4 ni dia akan cover pada test. So bila dia cover test tu chapter 4 test ke? Ya, impairment of asset chapter 4. So saya jangan balik. Chapter 4 tu adalah saya tak ingatlah dia cover for the part of the investment final ke ataupun test. Nanti saya inform balik. So topik investment property kita dah habis. Next class kita akan masuk chapter baru. Okay, clear? Clear madam. Okay. So since kalau tak ada apa-apa soalan, so kita habiskan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Dengan bacaan Wal-As. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.